Pengenalan buku pendek berikut membincangkan aspek akhlak mulia, ilmu. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Pengetahuan, satu dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah Ta'ala akan memudahkan bagi mereka jalan ke syurga. Ini menunjukkan kedua-dua laluan fizikal yang diambil seseorang untuk mencari ilmu, seperti menghadiri kuliah dan kelas, dan jalan di mana seseorang mencari ilmu tanpa perjalanan fizikal. Ia merangkumi semua bentuk ilmu, seperti mendengar, membaca, mengkaji dan menulis tentang ilmu. Jalan ke syurga mempunyai banyak halangan yang menghalang seorang Muslim untuk mencapainya. Hanya orang yang mempunyai pengetahuan tentang mereka dan cara mengatasinya sahaja yang akan selamat sampai ke syurga. Di samping itu, mudah difahami bahawa seseorang tidak boleh sampai ke sebuah bandar di dunia ini tanpa pengetahuan tentang lokasi dan laluan yang menuju ke sana. Begitu juga, syurga tidak boleh diperolehi tanpa mengetahui perkara-perkara ini mengenainya, seperti jalan menuju ke sana. Ilmu yang disebutkan termasuk ilmu keduniaan yang bermanfaat dan juga ilmu agama, kerana ilmu yang terdahulu sering membantu seseorang untuk tetap ikhlas taat kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, orang yang menuntut ilmu dunia yang bermanfaat untuk mendapatkan pekerjaan yang halal akan lebih mudah untuk mengelak daripada mendapatkan harta yang haram. Sikap ini akan membantu mereka dalam perjalanan mereka menuju syurga. Selain itu, jalan syurga hanya dilalui oleh orang-orang yang bertakwa. Ini melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, akar ketakwaan ialah memperoleh dan mengamalkan ilmu agama. Bab 35 Fatih, ayat 28. Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang berilmu. Tetapi perkara penting yang perlu diperhatikan ialah niat seorang Muslim untuk mencari dan mengamalkan ilmu mestilah untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Sesiapa yang menuntut ilmu agama dengan alasan duniawi, seperti menunjuk-nunjuk, telah diperingatkan dari neraka jika mereka gagal bertaubat dengan ikhlas. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253. Di samping itu, seorang Muslim mesti berusaha untuk mengamalkan ilmunya kerana ilmu tanpa amal tidak ada nilai atau manfaat. Ini seperti orang yang mempunyai pengetahuan tentang jalan menuju keselamatan tetapi tidak mengambilnya dan sebaliknya kekal di kawasan yang penuh bahaya. Skim sebabnya ilmu boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama adalah apabila seseorang itu beramal dengan ilmunya, yang membawa kepada ketakwaan dan peningkatan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kedua ialah apabila seseorang itu gagal untuk bertindak berdasarkan pengetahuan mereka. Jenis ini tidak akan meningkatkan ketaatan seseorang kepada Allah Ta'ala, malah ia hanya akan menambah kesombongan mereka kerana meyakini mereka lebih tinggi daripada orang lain walaupun mereka seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tidak memberi manfaat kepadanya. Surah 62 Al-Jumu'ah, ayat 5. Dan kemudian tidak mengambilnya, tidak beramal dengan pengetahuan mereka, adalah seperti keledai yang membawa jilid, buku. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan ialah keberkatan yang diperolehi oleh sekumpulan orang Islam yang belajar dan membaca Al-Quran di masjid. Yakni, ketenangan dan rahmat akan turun kepada mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah Ta'ala akan menyebut mereka kepada malaikat surgawi. Ini menunjukkan keutamaan belajar dan mempelajari Al-Quran. Malah, Nabi Muhammad SAW telah mengisytiharkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5027, bahawa orang yang terbaik ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.
Perlu diingat, ini termasuk bertindak mengikut ajaran Al-Quran. Golongan orang ini sangat istimewa sehinggakan Allah Ta'ala akan mengampuni orang yang secara tidak sengaja menyertai mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6408. Diharapkan mereka yang melakukan amalan ini secara tetap akan dianugerahkan anugerah yang disebutkan tadi, iaitu ketenangan dan rahmat Allah Ta'ala sepanjang hari mereka. Sesiapa yang menerima berkat-berkat ini akan mendapat kedamaian dan kemudahan dalam semua aspek kehidupan mereka, dan apabila mereka menghadapi kesukaran, pemberian ini akan membimbing mereka dengan selamat melaluinya. Diharapkan sesiapa yang mendapat pergaulan para malaikat di dunia ini akan dianugerahkan pergaulannya pada saat kematiannya dan di akhirat kelak. Bab 41 Fusilat, ayat 31. Kami, malaikat, adalah sekutu kamu dalam kehidupan dunia dan begitulah di akhirat. Pengetahuan, dua Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2645, bahawa apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk memberi kebaikan kepada seseorang, Dia memberi mereka pengetahuan Islam. Tidak dinafikan bahawa setiap Muslim tanpa mengira kekuatan iman mereka menginginkan kebaikan di kedua-dua dunia. Walaupun ramai umat Islam secara salah percaya bahawa kebaikan yang mereka inginkan terletak pada kemasyhuran, kekayaan, kewibawaan, persahabatan dan kerjaya mereka, hadis ini menjelaskan dengan jelas bahawa kebaikan yang kekal sebenar terletak pada memperoleh dan bertindak berdasarkan ilmu Islam. Perlu diingatkan, cabang ilmu agama ialah ilmu keduniaan yang berguna di mana seseorang itu mendapat rezeki yang halal untuk memenuhi keperluan mereka dan keperluan tanggungan mereka. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan di mana terletaknya kebaikan, namun amat memalukan betapa ramai umat Islam yang tidak menghargai perkara ini. Mereka, dalam kebanyakan kes, hanya berusaha untuk mendapatkan pengetahuan Islam yang paling minimum untuk menunaikan kewajipan wajib mereka dan gagal untuk memperoleh dan melaksanakan lebih banyak, seperti tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sebaliknya mereka mendedikasikan usaha mereka untuk perkara-perkara duniawi, mempercayai kebaikan sebenar terdapat di sana. Ramai umat Islam gagal memahami bahawa para pendahulu yang soleh terpaksa menempuh perjalanan selama berminggu-minggu hanya untuk mempelajari satu ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan hari ini, seseorang boleh mempelajari ajaran Islam tanpa meninggalkan rumah mereka. Namun, ramai yang gagal memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada umat Islam moden ini. Atas rahmatnya yang tidak terhingga, Allah Ta'ala, melalui Nabi Muhammad SAW, bukan sahaja menunjukkan di mana terletaknya kebaikan yang sebenar, tetapi Dia juga telah meletakkan kebaikan ini di hujung jari seseorang. Seorang Muslim tidak boleh tertipu dengan mempercayai bahawa ilmu Islam hanya menerangkan cara melakukan ibadah dan apa yang haram dan halal. Pada hakikatnya, ia mengajar manusia bagaimana untuk mengamalkan sikap dan tingkah laku yang betul supaya mereka menggunakan semua nikmat dunia yang telah dianugerahkan dengan betul supaya mereka memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain di kedua-dua dunia, seterusnya mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Satu-satunya yang dapat mengajarkan ini kepada manusia ialah Dia yang menciptakan dan mengetahui segala sesuatu, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, mengutamakan mencari dan mengamalkan ilmu dunia berbanding ilmu agama adalah tidak bijak. Allah Ta'ala telah memaklumkan kepada manusia di mana terletaknya harta karun yang kekal abadi yang dapat menyelesaikan semua masalah yang mungkin mereka hadapi di kedua-dua dunia. Tetapi umat Islam hanya akan memperoleh kebaikan ini apabila mereka berjuang untuk memperoleh dan mengamalkannya. Ini seterusnya akan membawa kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pengetahuan 3. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3257, Nabi Muhammad SAW memberi amaran agar tidak bertanya terlalu banyak soalan, kerana ini membawa kepada kemusnahan umat-umat terdahulu. Umat Islam sebaliknya hendaklah melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, mengikut kemampuan mereka, dan menjauhi apa yang dilarang mereka.
Umat Islam tidak seharusnya mengamalkan mentaliti ini kerana orang yang mempunyai tabiat terlalu banyak bertanya sering gagal dalam menunaikan kewajipan dan daripada memperoleh ilmu yang bermanfaat, kerana mereka terlalu sibuk bertanya dan menyelidik tentang maklumat yang kurang penting dan kadang-kadang tidak relevan. Mentaliti ini boleh memberi inspirasi kepada seseorang untuk berhujah dan berdebat mengenai jenis isu ini juga. Malangnya, sikap ini agak meluas di kalangan umat Islam hari ini, kerana mereka sering mempertikaikan tentang isu-isu yang tidak wajib dan kurang penting, daripada menumpukan perhatian kepada menunaikan kewajipan mereka dan tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dengan betul, bermakna, memenuhi mereka dengan penuh adab dan syarat mereka. Sebaliknya, seorang Muslim harus meneliti dan bertanya tentang topik yang relevan dan penting untuk difahami untuk urusan dunia dan agama. Jika tidak, mereka akan mengikuti jejak orang yang disebutkan dalam hadis ini dan hanya menyusahkan kehidupan mereka sendiri. Berkenaan dengan keimanan seseorang, kaitan ditentukan dengan memutuskan sama ada mempelajari sesuatu akan meningkatkan ketaatan ikhlas mereka kepada Allah Ta'ala. Jika tidak, maka mereka tidak sepatutnya membuang masa untuk meneliti dan mempelajari ilmu ini. Berkenaan dengan kehidupan duniawi seseorang, berkaitan ditentukan dengan memutuskan sama ada mempelajari sesuatu akan membantu seseorang memenuhi tugas duniawi mereka, seperti tugas mereka di tempat kerja. Jika tidak, maka mereka tidak sepatutnya membuang masa untuk meneliti dan mempelajari ilmu ini. Akhirnya, seseorang mesti memastikan mereka mengelakkan mentaliti yang disebutkan dalam hadis utama, terutamanya apabila mereka mempelajari ajaran Islam, kerana seseorang boleh dengan mudah mengubah apa yang sepatutnya menjadi cara untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi dalam setiap aspek kehidupan seseorang kepada kajian akademik tentang Islam yang tidak mempunyai kesan praktikal terhadap kehidupan dan tingkah laku mereka. Sikap yang terakhir ini boleh diterima dengan mudah apabila seseorang itu berterusan meneliti dan mempelajari ilmu yang tidak akan meningkatkan ketaatan ikhlas mereka kepada Allah Ta'ala. Ini mudah dikenal pasti sebagai ilmu yang tidak dibicarakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran maupun apa yang telah dibincangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Semua ilmu agama yang tidak dibincangkan dalam kedua-dua sumber bimbingan ini adalah tidak relevan dan oleh itu tidak diperlukan untuk membimbing seseorang kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Sekiranya ia diperlukan, ia akan dibincangkan dalam dua sumber bimbingan ini. Oleh itu, apa-apa ilmu agama yang berteraskan kedua-dua sumber hidayah itu adalah relevan dan mesti diteliti dan diamalkan. Semua ilmu agama yang lain harus dielakkan. Pengetahuan 4 dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang memperoleh ilmu agama untuk menunjuk-nunjuk kepada ulama, berdebat dengan orang lain atau menarik perhatian kepada dirinya sendiri akan pergi ke neraka. Walaupun asas segala kebaikan dalam urusan dunia dan agama adalah ilmu, umat Islam mesti faham bahawa ilmu hanya akan memberi manfaat kepada mereka apabila mereka mula-mula membetulkan niat mereka. Maksudnya, mereka berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Semua sebab lain hanya akan membawa kepada kehilangan pahala dan juga hukuman jika seorang Muslim gagal untuk bertaubat dengan ikhlas. Hakikatnya, ilmu itu umpama air hujan yang jatuh ke atas pelbagai jenis pokok. Sesetengah pokok tumbuh di tepi air ini untuk memberi manfaat kepada orang lain, seperti pokok buah-buahan. Manakala, pokok lain tumbuh di tepi air ini dan menjadi gangguan kepada orang lain. Walaupun air hujan adalah sama dalam kedua-dua kes, namun hasilnya sangat berbeza. Begitu juga ilmu agama bagi manusia, tetapi jika niatnya tidak betul maka ia akan menjadi punca kebinasaan mereka. Sebaliknya, jika seseorang mengamalkan niat yang betul, ia akan menjadi sarana keselamatan mereka. Oleh itu, umat Islam harus membetulkan niat mereka dalam semua perkara, kerana mereka akan dinilai atas perkara ini. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Dan hendaklah mereka ingat bahawa antara orang yang mula-mula masuk neraka ialah seorang ulama yang hanya mendapat ilmu untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4923.
Di samping itu, seseorang itu mesti menggandengkan niat murni mereka dengan bertindak berdasarkan ilmu mereka, kerana ilmu tanpa tindakan bukanlah ilmu yang bermanfaat, ia hanyalah maklumat. Gagal bertindak atas ilmu seseorang umpama seorang doktor yang gagal melaksanakan ilmu perubatannya untuk merawat orang. Begitu juga mereka tidak memberi manfaat kepada diri sendiri atau orang lain, begitu juga seorang Muslim yang memiliki ilmu Islam dan gagal melaksanakannya. Sebenarnya orang ini telah diibaratkan seperti keldai yang membawa kitab-kitab ilmu. Surah 62 Al-Jumu'ah, ayat 5. Dan kemudian tidak mengambilnya, tidak beramal dengan pengetahuan mereka, adalah seperti keledai yang membawa jilid, buku. Selain itu, sesiapa yang menyembunyikan ilmu tanpa alasan yang munasabah akan dikekang api pada hari kiamat. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2649. Oleh itu, umat Islam wajib berkongsi ilmu yang bermanfaat yang diperolehi kepada orang lain. Adalah bodoh untuk tidak melakukannya kerana ini adalah salah satu amalan soleh yang akan memberi manfaat kepada seorang Muslim walaupun selepas mereka meninggal dunia. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 241. Orang yang menimbun ilmu dilupakan oleh sejarah, tetapi mereka yang berkongsi dengan orang lain dikenali sebagai ulama dan guru manusia. Akhirnya, tujuan menimba ilmu bukanlah untuk mengalahkan orang lain dalam perdebatan. Kewajipan seorang Muslim ialah mengemukakan kebenaran kepada orang lain dengan betul dengan bukti yang kukuh. Mereka tidak ditugaskan untuk memaksa orang ramai menerima kebenaran melalui perdebatan dan perdebatan. Sikap ini hanya mendorong manusia lebih jauh dari kebenaran. Sebaliknya, seseorang harus menjelaskan kebenaran kepada orang ramai tanpa berhujah dan menunjukkan kebenaran ini dengan bertindak atasnya sendiri. Beginilah tingkah laku orang-orang yang soleh dan kaedah ini lebih berkesan untuk membawa orang lain ke arah kebenaran. Pengetahuan 5. Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 219, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa mempelajari satu ayat Al-Quran adalah lebih baik daripada melakukan solat sunat sebanyak 100 rakaat. Dan mempelajari satu topik ilmu Islam, walaupun tidak mengamalkannya, adalah lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Mempelajari ayat termasuk mengkaji dan yang lebih penting, mengamalkan ajarannya secara praktikal dalam kehidupan seseorang. Dan penting untuk diperhatikan, seorang Muslim hanya akan memperoleh ganjaran ini apabila mereka ikhlas berusaha untuk bertindak berdasarkan topik ilmu yang telah dipelajari dan melaksanakannya secara praktikal apabila ada peluang. Hanya apabila seseorang itu tidak mendapat peluang untuk bertindak berdasarkan topik ilmu Islam mereka akan mendapat pahala melakukan 1000 rakaat solat, walaupun mereka tidak benar-benar mengamalkannya. Ini kerana Allah yang Maha Tinggi menilai dan memberi ganjaran kepada manusia berdasarkan niat mereka dan oleh itu akan memberikan ganjaran kepada mereka yang ikhlas bertindak apabila diberi peluang. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Akhirnya, seperti yang ditunjukkan oleh hadis utama yang sedang dibincangkan, memperoleh dan mengamalkan ilmu adalah jauh lebih baik daripada ibadah sunnah. Ini kerana majoriti umat Islam tidak memahami bahasa Arab dan oleh itu kurang berkemungkinan untuk memperbaiki tingkah laku dan ketaatan mereka kepada Allah yang Maha Tinggi dengan cara yang positif kerana mereka tidak memahami bahasa yang mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi. Sedangkan, belajar dan bertindak berdasarkan pengetahuan lebih berkemungkinan memberi inspirasi kepada seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Inilah sebabnya mengapa sesetengah orang Islam menghabiskan beberapa dekad melakukan ibadah sunnah, tetapi tidak memperbaiki tingkah laku mereka terhadap Allah yang Maha Mulia atau manusia sedikit pun. Ini setakat ini bukanlah tindakan terbaik. Di samping itu, seseorang tidak boleh menyembah dan mentaati Allah Ta'ala dalam kegiatan sehari-hari dan tidak dapat menunaikan hak manusia dengan betul tanpa ilmu. Orang yang jahil akan melakukan dosa tanpa disedari, kerana mereka tidak mengetahui perbuatan yang dianggap dosa. Orang yang jahil selalunya gagal beramal dengan syarat dan adab yang lengkap, maka akan terkurang banyaknya ibadah sunnahnya.
Sedangkan orang yang berilmu mungkin kurang beramal tetapi dia mengerjakannya dengan benar sehingga memperoleh pahala yang lebih dari orang yang jahil. Pengetahuan 6. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Munzari, Kesedaran dan Kekhawatiran, nombor 2520, Nabi Muhammad SAW telah menasihati ciri-ciri orang yang beruntung. Ciri pertama ialah mereka bertindak berdasarkan pengetahuan mereka yang berguna. Ilmu hanya bermanfaat apabila seseorang mengamalkannya, jika tidak, ia menjadi saksi terhadap mereka pada hari kiamat. Tidak bertindak berdasarkan pengetahuan dan mengharapkan kejayaan adalah sebodoh orang yang memiliki peta ke destinasi yang diingini tetapi tidak menggunakannya dan masih berharap untuk sampai ke destinasi dengan selamat. Adalah penting bagi umat Islam untuk memenuhi kedua-dua aspek ilmu. Yang pertama adalah mendapatkannya dari sumber yang boleh dipercayai dan yang kedua adalah dengan ikhlas mengamalkannya untuk keredaan Allah Ta'ala. Seorang Muslim mesti mencari jalan ke syurga dan menyusurinya untuk mencapainya. Pengetahuan 7. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Munzari, Kesedaran dan Kekhawatiran, nombor 2556, Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang memiliki ciri-ciri berikut. Perkara terakhir yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan ialah orang yang beruntung adalah orang yang beramal mengikut ilmunya. Ini penting dilakukan kerana mengabaikan ilmu dan bertindak bertentangan dengannya adalah tanda kejahilan yang besar. Ilmu jenis ini tidak berfaedah langsung. Malah, ia hanya akan memberi kesaksian terhadap seseorang pada hari kiamat. Pengetahuan hanya berguna apabila ia dilaksanakan dengan betul, seperti peta hanya membawa ke destinasi yang diingini apabila ia digunakan. Gagal beramal dengan ilmu tidak akan membawa seseorang ke jalan ke syurga. Ia hanya akan meninggalkan mereka dalam kegelapan, keliru dan sesat. Pengetahuan 8. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Orang tua dalam sesebuah keluarga, terutamanya ibu bapa, sering menggunakan pernyataan yang mereka percaya menunjukkan bimbingan mereka yang betul, iaitu, orang tua lebih mengetahui. Sejujurnya kenyataan ini adalah benar pada zaman orang-orang yang soleh dahulu kerana orang tua-tua pada masa itu berusaha untuk menimba dan beramal dengan ilmu yang bermanfaat. Mereka mengetepikan pendapat dan pemikiran mereka sendiri dan sebaliknya mengamalkan nasihat Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Kerana usaha ikhlas mereka telah diberikan hidayah yang benar oleh Allah Ta'ala. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Oleh itu, kenyataan ini terpakai kepada mereka dan golongan muda pada zaman itu mendapat manfaat jika mereka bertindak atas nasihat orang tua ini. Tetapi malangnya zaman telah berubah. Pada zaman ini majoriti orang tua tidak mencari dan tidak beramal dengan ilmu yang berfaedah, sebaliknya sebahagian besar beramal dengan amalan budaya mereka yang kebanyakannya tidak mempunyai asas dalam ajaran Islam. Mereka lari dari ilmu yang bermanfaat dan sangat berpuas hati dengan ajaran ini berdasarkan amalan budaya yang dibuat-buat. Kerana kejahilan ini orang tua sekarang kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Oleh itu, kenyataan yang paling diketahui oleh orang tua tidak lagi terpakai. Adalah penting untuk diperhatikan ini tidak bermakna seorang Muslim harus mengabaikan atau tidak menghormati orang yang lebih tua kerana ini sama sekali bercanggah dengan ajaran Islam. Sebaliknya mereka harus berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendengar nasihat orang lain, termasuk orang tua mereka, dan kemudian membuat pilihan yang ditunjukkan oleh Islam dalam semua perkara mereka walaupun ia bercanggah dengan pendapat orang lain. Seorang Muslim tidak seharusnya mengikut orang yang lebih tua secara membabi buta kerana ini dalam kebanyakan kes akan membawa mereka keluar dari ajaran Islam. Bab 6 Al-An'am, ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah bersangka buruk. Ini boleh dilakukan sambil mengekalkan rasa hormat kepada orang lain, terutamanya orang yang lebih tua. Jika umat Islam melakukan ini maka mungkin suatu hari akan datang kenyataan ini sekali lagi menjadi benar. Pengetahuan 9. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan.
Umat Islam sering mengeluh tentang perasaan terputus hubungan dengan Allah yang Maha Tinggi, walaupun mereka menghadiri perhimpunan agama dan mendengar kuliah agama. Salah satu sebab utama perkara ini berlaku adalah kerana mereka telah mengamalkan sikap yang tidak betul yang bercanggah dengan sikap orang-orang yang soleh sebelum ini. Mereka mengambil bahagian dalam aktiviti ini mencari hiburan yang sah. Mereka tidak berniat mencari dan beramal dengan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar yang membawa kepada kedekatan kepada Allah Ta'ala. Inilah sikap para pendahulu yang soleh yang hanya bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam semua kegiatan mereka. Cara yang baik untuk menentukan sama ada seseorang itu bertindak dengan sikap yang betul adalah dengan menilai diri mereka sendiri selepas mengambil bahagian dalam aktiviti itu. Jika mereka mendapat ilmu yang bermanfaat atau diingatkan dengan ilmu yang bermanfaat yang mendorong mereka untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah bermanfaat. Jika ini tidak berlaku, maka sama ada majlis atau syarahan agama itu ada kesalahannya atau pendengarnya ada kesalahan dalam niatnya. Mana tidaknya mereka tidak memenuhi tujuan utama perhimpunan atau kuliah agama. Seorang Muslim harus mengelakkan perhimpunan dan kuliah yang lebih menumpukan kepada hiburan seperti bercerita yang boleh menarik perhatian orang ramai tetapi tidak mempunyai pengajaran yang berfaedah di dalamnya. Hanya dengan menghadiri majlis-majlis yang betul dengan niat yang betul, seorang Muslim akan mencapai kedekatan kepada Allah Ta'ala. Jika tidak, mereka hanya mengambil bahagian dalam majlis-majlis hiburan yang tidak akan memperbaiki akhlak mereka dan tidak akan menambah mereka dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Pengetahuan 10. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami bahawa pengetahuan duniawi mereka tanpa mengira berapa banyak yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan beragama mereka. Walaupun menimba ilmu dunia yang bermanfaat adalah terpuji menurut ajaran Islam kerana ia adalah cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk dirinya dan tanggungannya, namun ia tidak mencukupi untuk membimbing mereka melalui kehidupan beragama. Sebagai contoh, dalam kebanyakan kes, ilmu dunia tidak akan mengajar seseorang cara selamat menempuh kesukaran atau ujian dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, supaya mereka mendapat pahala di kedua-dua dunia. Kewajipan dan tradisi Nabi Muhammad SAW tidak boleh dilaksanakan oleh seorang Muslim yang hanya memiliki ilmu duniawi. Sebenarnya, ilmu agama mempunyai kuasa untuk membimbing seseorang kepada kejayaan dalam kedua-dua dunia, sedangkan ilmu duniawi hanya akan membantu seseorang di dunia ini. Orang yang mempunyai ilmu agama akan berpegang kepada ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang akan menghasilkan keberkatan dan rahmat sedemikian rupa sehingga mereka akan mendapat kejayaan di kedua-dua dunia. Sedangkan, ilmu duniawi akan mendorong seseorang untuk menyimpulkan jalannya sendiri dalam agama dan bukannya bertindak mengikut ajaran orang-orang yang mendapat petunjuk, iaitu orang-orang terdahulu yang soleh. Agama bukan untuk mencipta jalan sendiri tetapi semata-mata untuk berpegang kepada ajaran Islam. Malangnya, ramai umat Islam yang memiliki ilmu duniawi tidak menyedari perkara penting ini yang hanya mengurangkan peluang mereka untuk mencapai kejayaan di kedua-dua dunia. Oleh itu, umat Islam harus berusaha untuk mendapatkan dan bertindak atas kedua-dua ilmu agama dan dunia yang berguna jika mereka inginkan kejayaan di kedua-dua dunia. Skim sebabnya menuntut ilmu yang bermanfaat adalah kewajipan ke atas semua orang Islam mengikut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Pengetahuan 11. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Walaupun jumlah ulama, pensyarah dan bahan pendidikan Islam semakin meningkat dari semasa ke semasa, namun kekuatan umat Islam semakin berkurangan. Terdapat banyak faktor untuk ini. Salah satu sebab utamanya ialah ramai ulama tidak mengamalkan niat yang betul ketika mengajar orang lain. Daripada mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu yang soleh dengan mengajar hanya kerana Allah Ta'ala, mereka mengajar kerana alasan lain seperti untuk mendapatkan populariti dan perkara-perkara duniawi. Sebagai contoh, mereka sering berusaha untuk menjadi tumpuan dalam perhimpunan dan acara dan tidak berpuas hati dengan kerusi yang berada di sebelah mereka, sebaliknya mahukan kerusi tengah.
Apabila niat mereka menjadi seperti ini, Allah Ta'ala telah menghilangkan kesan positif ucapan mereka dan oleh itu mereka mempunyai sedikit pengaruh positif terhadap pendengar mereka. Faktor lain ialah niat pendengar tidak betul. Mereka menghadiri kuliah bukan kerana Allah Ta'ala dan berubah menjadi lebih baik, sebaliknya ramai yang hanya menghadiri kuliah mencari kerohanian seperti konsert muzik. Mereka mencari hiburan bukan reformasi. Mereka menggembirakan diri sendiri dengan mendakwa bekerja keras untuk melaksanakan ajaran Islam dengan menghadiri banyak majlis dan perhimpunan, kerana sikap mereka tidak berubah menjadi lebih baik dengan mengamalkan pengajaran yang mereka dengar. Mereka percaya mendengar sahaja sudah cukup baik untuk menggembirakan Allah yang Maha Tinggi dan berjaya. Skim sebabnya ada yang menghadiri kuliah selama beberapa dekad tetapi tidak berubah langsung menjadi lebih baik. Akhirnya, ramai di kalangan ulama yang gagal melaksanakan apa yang mereka dakwahkan. Sebagai contoh, mereka mengajar orang lain untuk bersatu tetapi mereka terputus hubungan dengan ulama lain dan gagal membantu ulama dan institusi lain dalam kebaikan kerana mereka takut mereka akan dilupakan jika mereka berbuat demikian. Mereka menasihati orang lain untuk berpaling dari dunia material, tetapi mereka adalah yang paling asyik dengannya. Walaupun mereka mengaku terpisah di dalam hati mereka, yang dalam kebanyakan kes tidak benar, mereka masih menyimpang dari tradisi Nabi Muhammad SAW, yang paling jauh dari dunia ini baik secara zahir dan batin. Mereka sepatutnya menunjukkan contoh yang praktikal dan bukannya mengatakan satu perkara dan melakukan yang lain. Ini menyebabkan pengajaran mereka menjadi tidak berkesan. Pengetahuan, 12 saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan bagaimana sesetengah orang mencapai kejayaan hanya selepas menjadi pakar dalam bidang mereka. Perlu diingat, Islam mengajar umat Islam bahawa mereka tidak perlu menjadi ulama untuk mencapai kejayaan sebenar di kedua-dua dunia. Apa yang mereka perlukan hanyalah berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam yang mudah mengikut kemampuan dan potensi mereka. Ini mudah dicapai oleh bukan ulama. Sebagai contoh, seorang Muslim boleh bermula dengan memahami dan mengamalkan 3 ayat Al-Quran yang akan membimbing mereka ke arah kejayaan yang kekal. Yang pertama ialah surah 65 At-Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Menurut ayat ini seorang Muslim telah dijamin mendapat petunjuk dan kejayaan yang benar dalam semua aspek kehidupan mereka selagi mereka menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam ke atasnya. Ini akan memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang seterusnya membawa kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat seterusnya terdapat dalam surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini membantu seorang Muslim untuk mengatasi semua kesulitan yang mungkin mereka hadapi semasa hidup mereka. Seorang Muslim mesti memahami setiap keadaan mempunyai banyak hikmah yang bermanfaat di sebaliknya yang tidak langsung terselah. Seseorang boleh menemui banyak contoh dalam kehidupan mereka sendiri apabila mereka percaya sesuatu itu baik tetapi akhirnya menjadi buruk dan sebaliknya. Oleh itu, mereka hendaklah bersabar menghadapi setiap kesulitan, dengan mengelakkan mengeluh dan mengekalkan ketaatan mereka kepada Allah yang Maha Agung, mengetahui keadaan yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka tidak memerhatikan hikmah di belakangnya. Ayat terakhir terdapat dalam surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini mengingatkan umat Islam bahawa tiada kesulitan atau kewajipan yang harus mereka tunaikan di luar kekuatan mereka untuk bertahan atau menunaikan.
Pemahaman ini menghilangkan rasa tidak sabar dan menghilangkan rasa putus asa apabila menghadapi kesulitan dan memberi inspirasi kepada seseorang yang mempunyai kekuatan untuk mengatasi kemalasan dan menunaikan kewajipan mereka terhadap Allah yang Maha Tinggi dan makhluk. Islam mengajar pelajaran yang mudah tetapi jauh yang perlu dipelajari dan dipraktikan oleh umat Islam. Tetapi pelajaran ini tidak memerlukan seseorang untuk menjadi seorang ulama untuk mencapai hasil yang berjaya. Tidak seperti banyak perkara duniawi yang memerlukan seseorang untuk menjadi seorang pakar sebelum mereka boleh memperoleh kejayaan. Pengetahuan, 13 saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan tentang bagaimana pertukaran maklumat dan pengetahuan telah meningkat sejak beberapa tahun terutamanya melalui media sosial. Walaupun bilangan pendakwah semakin meningkat dari semasa ke semasa dan mengakses maklumat menjadi lebih mudah, namun kekuatan umat Islam semakin lemah. Salah satu sebabnya ialah ramai umat Islam mengamalkan mentaliti yang menghalang mereka daripada belajar dan mengamalkan ilmu Islam. Mereka percaya hanya mendengar ilmu Islam sudah cukup baik untuk berjaya. Ini adalah perangkap syaitan dan sangat bercanggah dengan sikap para sahabat. Semoga Allah meridai mereka dan orang-orang terdahulu yang soleh. Mereka bukan sahaja mendengar ilmu agama, malah mereka berniat dan menunaikan sepenuhnya niat ini dengan mengamalkan ilmu yang mereka dengar. Kegagalan untuk bertindak sedemikian menyebabkan akidah umat Islam menjadi lemah. Skim sebab mengapa sesetengah umat Islam telah menghabiskan beberapa dekad menghadiri perhimpunan dan ceramah agama tetapi tidak berubah menjadi lebih baik sama sekali. Bahaya sikap ini ialah akhirnya manusia akan jatuh lebih rendah dengan mempercayai bahawa mereka hanya boleh mengisytiharkan Islam dengan lidah mereka tanpa perlu mendengar atau bertindak mengikut ajaran agama. Umat Islam akan ditinggalkan dengan kejahilan sebagai panduan mereka yang hanya akan membawa mereka kepada kebinasaan. Kesimpulannya, tujuan ilmu Islam bukanlah untuk menghiburkan manusia. Tujuannya adalah untuk membimbing manusia secara praktikal melalui semua situasi yang mereka hadapi di dunia ini supaya mereka memperoleh ketenangan fikiran di dunia ini dan syurga di akhirat. Orang yang gagal melaksanakan ilmu yang mereka dengar tidak akan memperoleh bimbingan yang betul ini. Contoh mereka adalah seperti orang yang mempunyai arah ke tempat yang selamat tetapi gagal mengikuti secara praktikal arahan ini untuk selamat. Atau seperti pesakit yang sakit yang diberi ubat namun gagal mengambil ubat. Sikap ini mesti dielakkan. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Pengetahuan, 14. Saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia menyebut bagaimana kadar perkahwinan di negara tertentu menurun dari semasa ke semasa. Orang ramai mendakwa bahawa mereka tidak mahu memikul tanggungjawab perkahwinan. Jika seseorang menerima tawaran kerja tanpa mengetahui maklumat yang dikaitkan dengannya, seperti tanggungjawab pekerjaan, gaji mereka dan sebarang insurans yang ditawarkan, orang ini akan dilabelkan gila oleh orang lain. Orang yang bijak tidak akan menerima tawaran kerja tanpa mengetahui butiran penting ini. Namun, ramai orang terdesak untuk memikul tugas tertentu tanpa memiliki pengetahuan tentang tanggungjawab yang dipikulnya. Sebagai contoh, golongan ini terdesak untuk berkahwin, namun mereka mempunyai pengetahuan yang sedikit atau tiada tentang tanggungjawab dan kewajipan suami atau isteri dan apakah hak setiap pasangan. Ini adalah sebab utama mengapa kadar perceraian di kalangan umat Islam telah meroket sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Begitu juga, golongan ini sangat terdesak untuk mempunyai anak, namun mempunyai pengetahuan yang sedikit atau tiada tentang tanggungjawab membesarkan anak, seperti hak ibu bapa dan anak. Sekali lagi, ini adalah punca utama mengapa bilangan remaja Islam di penjara telah meningkat dengan banyak sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pasangan mempunyai anak tetapi gagal membesarkan mereka dengan cara yang betul. Bagaimana mereka boleh apabila mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk berbuat demikian? Adalah penting bagi umat Islam untuk terlebih dahulu mempelajari dan memahami tanggungjawab terhadap perkara yang mereka ingin lakukan sebelum mereka melangkah ke dalam situasi itu. Kerana tanpa pengetahuan ini,
mereka tidak akan menyebabkan apa-apa selain menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Dengan cara yang sama mereka tidak menerima tawaran kerja tanpa mengetahui tanggungjawabnya. Mereka tidak sepatutnya mengambil tugas lain yang lebih berat daripada pekerjaan duniawi, seperti perkahwinan, tanpa mengetahui tanggungjawab yang terlibat. Pengetahuan, 15 saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan tentang beberapa orang yang melancong ke negara asing dan melanggar undang-undang yang mereka tidak sedar semasa perjalanan mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa kenyataan yang terkenal kejahilan adalah kebahagiaan adalah tidak benar terutamanya berkenaan dengan hal ehwal agama dan akhirat. Malangnya, sesetengah umat Islam percaya hanya kerana mereka tidak mengetahui peraturan Islam mereka dikecualikan daripada mematuhinya dan Allah Ta'ala tidak akan mempertanggungjawabkan mereka untuknya. Ini adalah salah satu jenis kejahilan yang lebih teruk, kerana Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa tidak ada alasan dan umat Islam mesti belajar dan bertindak mengikut ajaran Islam. Malah, Nabi Muhammad SAW mengisytiharkan ini sebagai kewajipan ke atas semua umat Islam dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Adalah perangkap iblis untuk mempercayai kejahilan adalah alasan yang boleh diterima dan tidak perlu menimba ilmu tentang Islam. Jika kerajaan tidak menerima alasan ini, bagaimana seseorang boleh mengharapkan Allah Ta'ala? Sama seperti seseorang yang memikul tanggungjawab diharapkan mengetahui peraturan yang dilampirkan padanya, seperti menjadi pemandu berlesen, orang yang menerima Islam sebagai agamanya bertanggungjawab mempelajari peraturan yang dikaitkan dengannya. Oleh itu, umat Islam harus menghindari kejahilan, kerana ia tidak akan memberi manfaat kepada mereka di dunia dan pastinya tidak akan membantu mereka di akhirat. Surah 6 Al-An'am, ayat 149. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang paling muktamad. Pengetahuan, 16 satu gangguan besar yang menghalang seseorang daripada tunduk kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah kejahilan. Ia boleh dikatakan bahawa ia adalah asal-usul setiap dosa kerana orang yang benar-benar mengetahui akibat dosa tidak akan pernah melakukannya. Ini merujuk kepada ilmu yang berfaedah yang sebenar iaitu ilmu yang diamalkan. Pada hakikatnya, semua ilmu yang tidak diamalkan bukanlah ilmu yang bermanfaat. Contoh orang yang berkelakuan seperti ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai keldai yang membawa kitab-kitab ilmu yang tidak memberi manfaat kepadanya. Surah 62 Al-Jumu'ah, ayat 5. Dan kemudian tidak mengambilnya, tidak beramal dengan ilmu, seperti keledai yang membawa jilid, buku. Orang yang mengamalkan ilmunya jarang tergelincir dan melakukan maksiat dengan sengaja. Malah, apabila ini berlaku ia hanya disebabkan oleh kejahilan di mana seseorang itu terlupa untuk beramal dengan ilmunya yang mengakibatkan mereka berdosa. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pernah menonjolkan keseriusan kejahilan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2322. Baginda mengisytiharkan bahawa segala sesuatu di dunia material adalah terlaknat kecuali untuk mengingati Allah Ta'ala. Apa sahaja yang berkaitan dengan zikir ini, ulama dan penuntut ilmu. Ini bermakna bahawa semua nikmat di dunia material akan menjadi laknat bagi orang yang jahil kerana mereka akan menyalahgunakannya sehingga melakukan dosa. Malah, kejahilan boleh dianggap sebagai musuh yang paling teruk bagi seseorang kerana ia menghalang mereka daripada melindungi diri daripada kemudaratan dan mendapat manfaat yang kesemuanya hanya boleh dicapai melalui ilmu. Orang jahil melakukan dosa tanpa disedari. Bagaimanakah seseorang itu boleh mengelakkan dosa jika mereka tidak mengetahui apa yang dianggap sebagai dosa? Kejahilan menyebabkan seseorang itu mengabaikan kewajipannya. Bagaimanakah seseorang itu dapat menunaikan kewajipan mereka jika mereka tidak mengetahui apa tugas mereka? Oleh itu adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk menimba ilmu yang secukupnya untuk menunaikan segala kewajipan mereka dan menjauhi maksiat. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Pengetahuan 17. Mendengar ilmu Islam dengan betul adalah satu-satunya cara seseorang itu dapat berpegang teguh dengan ajarannya. Adalah penting untuk memahami perbezaan antara mendengar dan mendengar.
Pendengaran hanyalah mengakui bunyi dengan fikiran seseorang walaupun mereka gagal memahami bunyi itu. Sebagai contoh, seseorang mungkin mendengar seseorang menjerit kepada mereka dari jarak yang jauh tetapi mereka tidak akan dapat memahami apa yang mereka katakan. Manakala, mendengar melibatkan mendengar bunyi dan memahaminya supaya tingkah laku seseorang itu berubah. Sebagai contoh, seseorang memberi arahan lisan khusus kepada orang lain yang bertindak balas dengan sewajarnya selepas mendengar dan memahami arahan tersebut. Umat Islam perlu mendengar ilmu Islam dan berusaha untuk memahaminya agar ia mempengaruhi tingkah laku mereka secara positif. Malangnya, ramai orang Islam telah gagal untuk menghayati perkara ini berhubung dengan Al-Quran kerana mereka pandai mendengar bacaan Al-Quran tetapi gagal untuk mendengarnya dengan betul yang melibatkan pemahaman dan bertindak mengikut ajarannya. Kesimpulannya, hanya mendengar firman Allah yang Maha Tinggi tidak cukup baik untuk mencapai kejayaan. Seseorang mesti berusaha untuk mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan, 18 saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Adalah penting bagi orang Islam yang mempelajari ajaran Islam untuk mengelakkan sikap yang menghalang mereka daripada mendapat manfaat daripada pembelajaran mereka. Ini adalah apabila seseorang mempelajari ajaran Islam dengan sikap akademik semata-mata. Sikap akademik diperhatikan pada mereka yang menuntut ilmu dan penyelidikan duniawi. Ilmu duniawi yang diperoleh pelajar ini tidak mempengaruhi cara mereka hidup dan berinteraksi dengan Allah yang Maha Tinggi atau makhluk. Ia adalah kajian akademik semata-mata yang tidak mempunyai kaitan dengan kehidupan seharian, tingkah laku dan sikap pelajar. Ini juga boleh berlaku dalam kalangan penuntut ilmu Islam. Mereka terpesona dengan ilmu yang diperoleh tetapi gagal memahami pengajaran dan akhlak di sebalik ilmu tersebut dan oleh itu ilmu itu gagal membentuk akhlak, tingkah laku dan kehidupan mereka dengan cara yang positif di mana mereka meningkatkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala yang melibatkan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredainya. Dan pengetahuan mereka gagal untuk mendorong mereka untuk memenuhi hak orang, yang paling sedikit adalah untuk memperlakukan orang lain sebagaimana seseorang ingin diperlakukan oleh orang lain. Mendekati pengajian Islam secara akademik semata-mata boleh meningkatkan ilmu seseorang tetapi ia tidak akan membentuk watak mereka secara positif. Ini menjadikan ilmu yang mereka perolehi tidak membuahkan hasil. Surah 62 Al-Jumu'ah, ayat 5. Dan kemudian tidak mengambilnya, tidak beramal dengan pengetahuan mereka, adalah seperti keledai yang membawa jilid, buku. Seseorang harus sentiasa ingat bahawa tujuan dan niat mereka untuk mempelajari ajaran Islam adalah untuk memperbaiki tingkah laku mereka terhadap Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Jika ini tidak berlaku maka mereka tidak berada di jalan yang benar dan oleh itu jauh dari petunjuk yang betul. Pengetahuan, 19 saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Ramai orang Islam mempunyai tabiat sentiasa mencari, membaca dan mendengar ilmu-ilmu Islam yang diambil daripada sumber selain Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berkelakuan sedemikian kerana mereka ingin mengalami sesuatu yang baru dan berbeza dan oleh itu berkelakuan meremehkan ajaran daripada dua sumber bimbingan ini. Tetapi mereka gagal memahami bahawa kunci ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia terletak pada memahami dan bertindak berdasarkan dua sumber bimbingan ini. Ini ditunjukkan dalam banyak ayat, seperti surah 16 An-Nahl, ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Penjelasan itu merujuk kepada semua perkara yang seseorang perlukan untuk mendapatkan keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Malangnya, malah ramai pendakwah Islam yang mengamalkan sikap ini untuk menggembirakan dan menggembirakan khalayak mereka. Waktu yang sepatutnya mereka berdakwah secara langsung dari dua sumber petunjuk, seperti khutbah Jumaat, mereka khususkan untuk kejadian yang tidak sahih dan cerita dari sumber yang silih berganti. Di samping itu, mencari ilmu daripada sumber alternatif boleh membawa kepada pembelajaran dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang tidak sahih dan tidak tepat, kerana banyak cerita dan peristiwa yang diambil daripada sumber lain adalah tidak sahih dan telah direka-reka. Dan banyak dari kisah-kisah ini berkaitan dengan pengetahuan dan topik yang tidak relevan yang tidak akan dipersoalkan pada hari penghakiman. Tambahan pula,
Kebanyakan cerita dan peristiwa ini adalah berdasarkan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam, tetapi kerana percanggahan ini selalunya halus ia diabaikan oleh majoriti penonton. Sebagai contoh, kisah-kisah ini sering mendorong topik ketaatan yang lengkap dan tidak boleh dipertikaikan kepada guru rohani seseorang, walaupun ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat. Semoga Allah meridai mereka, antara satu sama lain, walaupun pada zaman khalifah yang mendapat petunjuk Islam, semoga Allah meredai mereka. Sebenarnya, terdapat banyak peristiwa yang sahih dan diketahui secara meluas apabila para sahabat, semoga Allah meridai mereka, mencabar kaedah khalifah yang mendapat petunjuk, semoga Allah meredai mereka. Sebagai contoh, Umar bin Khattab dan ramai sahabat lain, semoga Allah meridai mereka, dicabar dengan hormat. Khalifah Islam yang pertama, Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya, ketika dia memutuskan untuk memerangi orang Islam yang enggan menderma sedekah yang wajib. Sungguh pun Abu Bakar Siddiq benar dalam keputusannya, tidak kurang pula para sahabat yang lain, semoga Allah meridai mereka, tidak mengikutinya secara membabi buta. Mereka sebaliknya, dengan penuh hormat membantah keputusannya sehingga dia menjelaskan keputusannya kepada mereka. Ini telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 124. Ketaatan yang total dan tidak dapat dipertikaikan hanya untuk Allah, yang mulia, dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai kesimpulan, seorang Muslim harus memahami bahawa belajar dan bertindak berdasarkan dua sumber bimbingan membawa kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Malah, semakin mereka mengabdikan diri kepada dua sumber hidayah ini, semakin terbuka pintu hikmah dan kefahaman untuk mereka. Oleh itu, tidak perlu mencari panduan yang betul dan ilmu Islam daripada sumber yang tidak boleh dipercayai dan tidak sahih. Inilah sikap para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dan merupakan satu-satunya jalan menuju kejayaan. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 69. Adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Pengetahuan 20. Saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Berusaha untuk mendapatkan ilmu duniawi atau agama yang akan membantu seseorang untuk mentaati Allah, yang Maha Agung, adalah terpuji dalam Islam. Malangnya, banyak masyarakat dalam kalangan umat Islam gagal menggalakkan anak-anak mereka, terutamanya anak perempuan mereka, ke arah pendidikan, kerana mereka mendakwa mereka hanya akan berkahwin, mempunyai anak dan tinggal sebagai suri rumah garis miring ibu. Walaupun, tidak ada salahnya seorang wanita memilih untuk menjadi ibu rumah tangga jika dia berhasrat untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, tidak kurang juga terdapat banyak manfaat dari pendidikan duniawi yang tidak boleh diabaikan. Pendidikan duniawi adalah penting kerana ia membantu membentuk dan membentuk watak seseorang. Melaluinya, seseorang belajar bagaimana dunia berfungsi dan cara menangani situasi dan jenis orang yang berbeza. Semua perkara ini akan membantu seorang wanita Islam untuk menangani situasi berbeza yang pasti dia hadapi dalam kehidupan. Di samping itu, pendidikan duniawi yang membawa kepada kerjaya yang baik membolehkan wanita Islam lebih selektif dalam memilih pasangan. Manakala, wanita yang tidak berpendidikan akan sentiasa kurang kebebasan memilih. Menjadi lebih selektif akan membolehkan wanita Islam memilih pasangan yang sesuai, mengikut ajaran Islam, yang akan memenuhi haknya. Mempunyai pendidikan duniawi juga menyebabkan orang lain lebih menghormatinya, seperti suaminya. Orang yang lebih dihormati pasti akan dilayan dengan lebih baik oleh orang lain. Akhirnya, wanita Islam terpelajar yang mempunyai kerjaya menjadi bebas dari segi kewangan daripada semua orang lain, seperti suaminya. Ini akan menyebabkan orang lain lebih menghormatinya dan ia akan mengurangkan kemungkinan dia dianiaya oleh suaminya. Kerana punca utama isteri dianiaya oleh suaminya adalah apabila dia tahu dia bergantung sepenuhnya kepadanya. Dalam kebanyakan kes, jika penderaan itu terlalu banyak, seorang wanita yang tidak berpendidikan lebih kecil kemungkinannya untuk menjauhi suaminya yang kesat kerana dia bergantung sepenuhnya pada suaminya. Dia mungkin juga ditolak oleh ibu bapanya, kerana mereka tidak mampu untuk menjaga dia dan anak-anaknya. Perkara ini sering berlaku dalam kalangan masyarakat Islam. Sedangkan, jika muslimah itu berpendidikan,
Dia berada dalam kedudukan keuangan yang betul untuk meninggalkan suaminya dan menyara dirinya dan anak-anak melalui kerjayanya sendiri. Ini tidak bermakna dia harus meninggalkan suaminya kerana isu-isu kecil, kerana ini adalah kebudak-budakan dan dikritik oleh Islam. Tetapi ini bermakna bahawa pendidikan duniawi memberi wanita kebebasan keuangan, sesuatu yang penting apabila menghadapi kesulitan perkahwinan, seperti perceraian. Ini hanyalah beberapa sebab mengapa penting bagi umat Islam untuk mendapatkan pendidikan duniawi untuk diri mereka sendiri dan menggalakkan generasi akan datang untuk melakukan perkara yang sama. Pengetahuan 21 saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Dalam ayat Al-Quran berikut, Allah, yang Maha Tinggi, mengkritik mentaliti yang diterima pakai oleh bangsa-bangsa terdahulu, yang kini telah diterima pakai oleh negara Islam. Surah 23 Al-Muminun, ayat 53. Tetapi mereka, manusia, membahagi-bahagikan agama mereka di antara mereka menjadi beba apa bahagian. Masing-masing golongan bergen bira dengan apa yang ada padanya. Jika seseorang memerhatikan negara Islam, mereka akan melihat sikap ini di kalangan mazhab dan mazhab yang tidak terkira banyaknya. Masing-masing dengan tegas percaya bahawa mereka berada di pihak malaikat dan dalam banyak kes, mereka mengkritik dan mengutuk mazhab dan mazhab yang lain. Mereka benar-benar berpuas hati dengan tafsiran dan pemahaman mereka tentang Islam tanpa ada tanda-tanda keraguan dalam akidah mereka. Adalah pelik untuk memerhatikan begitu banyak aliran pemikiran yang berbeza namun kesemuanya benar-benar yakin bahawa mereka sahaja berada di jalan yang betul. Salah satu sebab utama sikap ini diterima pakai oleh orang ramai adalah kerana kesetiaan yang tidak pada tempatnya. Daripada mengikuti jejak para sahabat, semoga Allah meridai mereka, yang kesetiaannya tidak lain hanyalah kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, umat sesudah mereka menaruh kesetiaan kepada mereka. Sekolah pemikiran mereka dan orang tua mereka di atas segalanya. Walaupun mereka merasakan konsep Islam yang diambil dari mazhab lain kelihatan lebih tepat, mereka tetap menolaknya dan sebaliknya mengikut tafsiran yang dikemukakan oleh mazhab mereka sendiri, semata-mata kerana kesetiaan buta. Oleh kerana manusia tidak sempurna, tafsiran mereka terhadap ajaran Islam tidak akan pernah sempurna sepenuhnya. Oleh itu, tiada aliran pemikiran yang bergantung pada tafsiran yang diberikan oleh orang tua mereka boleh menjadi sempurna sepenuhnya. Seseorang yang setia kepada Allah, yang Maha Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan mengenali kebenaran ini dan oleh itu akan menerima tafsiran terbaik ajaran Islam dari mana-mana aliran pemikiran. Umat Islam mesti mengelakkan kesetiaan buta dan mengikut buta kerana ia boleh membawa kepada kesesatan dan kerana ia bercanggah dengan cara Islam. Bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sebaliknya, seseorang mesti mengekalkan kesetiaan mereka kepada Allah, yang mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dengan menerima dan bertindak berdasarkan tafsiran terbaik ilmu Islam, tanpa mengira dari mana ia datang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.